各位丰收行道会的弟兄姐妹们，大家早上好。Selamat pagi, saudara-saudari. 感谢上帝的恩典，让我们在每一个星期天、主日的时候，我们可以在 YouTube 上面，我们可以相遇。Kita berterima kasih pada Tuhan untuk kasih karunia-Nya sehingga setiap hari Minggu kita dapat beribadah secara online melalui YouTube. 深信借着今天的聚会，主有话对我们每一个人说。Saya percaya melewati ibadah raya pagi hari ini secara online, Tuhan mau berbicara kepada kita semua. 让我们能够预备心来到主的面前。 Mari persiapkan hati kita untuk datang menghampiri hadirat-Nya. 我们这个时候不多说，我们一起来祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，这个时候向你献上感谢跟赞美。 Bapa Surgawi, kami menaikkan terima kasih dan pujian kepadamu. 谢谢主，让我们能够有这样的机会，我们可以来到你的施恩的宝座前。 Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk dapat datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. 求主你也亲自来祝福每一位的弟兄姐妹们。 Engkau berkati saudara-saudari kami, 让今天早上的主日崇拜不见一人，只见耶稣。 agar ibadah pagi hari ini membawa kita semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan 谢 Yesus. 谢主，你听我们同心合一的祷告。 Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan seruan doa kami yang 我 sehati. 们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们一起来说， Katakan bersama, 阿们。 Amin. 哈利路亚，感谢主，弟兄姐妹们，让我们借着今天的主日崇拜，我相信主有话要对我们每一个人来说。主，谢谢你，今天你要将新的酒、新的油浇灌在你的众教会当中。 Pagi hari ini Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru, urapan yang baru, 主的恩膏今 minyak 天 yang 充满 baru, 在我们的当中。 urapannya dicurahkan di tengah-tengah kita. 哈利路亚，感谢主，让我们继续的来宣告。 Terus klaim dengan iman. 我感觉主恩膏充满我们中间，神的圣灵正在运行，带上医治的恩典。我看见主圣灵正叫观众教会兴起他所拣选荣耀子民。今天是主所命定的日子，自由的时刻已来到，罪的锁链它完全都断开，来欢呼赞美他生命，一起来，嘿嘿，心中浇灌来下心，显恩膏说不尽的喜乐充满我，心又流下带出那恩膏来宣扬，我主荣耀彰显。来就宣告。 我感觉主恩膏充满我们中间，神的圣灵正在运行，带上医治的恩典。我看见主圣灵正叫观众教会兴起他所拣选荣耀子民。今天是主所命定的日子，自由的时刻已来到，罪的锁链它完全都断开，来欢呼赞美他生命，一起来，嘿，心中浇灌来下心，显恩膏说不尽的喜乐充满我，心又流下带出那恩膏来宣扬，我主荣耀彰显。心中浇灌来下心，显恩膏说不尽的喜乐充满我，心又流下带出那恩膏
主，我们这时候我们向你献上感谢跟赞 Tuhan 美。 kami menaikkan syukur dan terima kasih kami padamu. 谢谢主，你不只让我们能够有这样的机会敬拜在你的国度当中。 Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan menyembah-Mu. 谢谢主，你让我们能够开口来敬拜你。 Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami dapat membuka hati dan mulut kami untuk memuji dan 开 menyembah. 口来赞美你， Membuka hati dan mulut kami untuk memuji-Mu. 好不好？这个时候，弟兄姐妹们，我们一起的来祷告。 Sama-sama masuk dalam doa. 我们欢迎君王降临。 Kita dengan sepenuh hati mengundang Raja datang di tengah-tengah kita. 我们欢迎万王君王、万王之王降临在我们的家庭，降临在我们的职场，降临在我们的教会，降临在我们的国家。 Kita mengundang kiranya Raja di atas segala raja untuk turun atas rumah tangga kita, turun atas pekerjaan kita, turun atas gereja kita, turun atas negeri tercinta 哈 Indonesia. 利路亚！感谢主，我们同声的开口，一起的来祷告。 Mari buka suara 哈 kita. 利路亚！主是的，耶稣，谢谢主耶稣，主我们向你献上感谢。 Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Hadirat-Mu nyata, Hadirat-Mu turun atas keluarga kami, Hadirat-Mu turun atas pelayanan kami, Hadirat-Mu turun atas gereja kami, Hadirat-Mu turun atas negeri Indonesia tercinta ini. 主，我们欢迎你降临。 Tuhan kami mengundang Kau turun hadir di tengah-tengah kami. 宇宙的中心，耶稣，世界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王。 宇宙的中心，耶稣，世界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王，我们欢迎。 君王降临，渴望看见你的彰显。
打开，春雨不停息。我们呼喊，欢迎君王降临，呼求天窗打开，春雨不停息。我们呼喊，欢迎君王降临。各位亲爱的弟兄姐妹们，这个时候有几件事情要报告。 Ada beberapa pengumuman. 感谢主，让我们教会在每一个星期一到星期五早上7点跟晚上7点都有早祷会跟晚祷会。 Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan setiap hari Senin sampai Jumat pagi jam 7 dan malam jam 7 ada doa ibadah doa bersama. 非常欢迎各位弟兄姐妹们能够下载 Zoom， 然后进到这个系统里面，我们可以一起的在线上祷告。 Saya mengajak saudara-saudari untuk sama-sama bergabung untuk mengikuti ibadah doa pagi dan doa malam. 我们教会呢也有导读的一些的聚会，也很欢迎各位亲爱的弟兄姐妹们可以跟我们联系。 Kita juga ada doa pembacaan firman dan berdoa membaca firman bersama setiap hari Senin sampai Jumat juga. 让我们借着导读神的话语，更加的来认识我们的主。 Melewati pembacaan firman dan doa bersama ini, kiranya kerohanian kita semakin didewasakan. 这个时候呢，我们要为着今天的奉献祷告。 Kita berdoa untuk persembahan hari ini. 奉献是一个恩典，奉献是向天父爸爸说谢谢。 Persembahan merupakan satu anugerah dan suatu ungkapan terima kasih kita kepada Bapa Surgawi. 让你我的生命能够成为一个给出去的生命。 Agar kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang memberi, kehidupan yang menabur. 感谢主，我们这个时候一起祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 亲爱的天父，我们这个时候为了今天的奉献，恭敬仰望在主你的手中。 Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan pagi hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. 主啊，真的非常的谢谢你，让我们有这样的一个机会，我们可以奉献在你的国度上。 Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menabur di dalam kerajaan-Mu. 求主你悦纳每一位弟兄姐妹们奉献的摆上。 Kiranya Engkau menerima setiap tangan-tangan yang menabur dengan sukarela dan 主， sukacita. 我们真的深信你是不让我们缺乏的主。 Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang tidak akan membiarkan kami berkekurangan. 求主你亲自来祝福丰收行道会，也 Engkau- 求主你亲自来祝福我们每一位奉献的弟兄姐 Engkau 妹们。 memberkati gereja-Mu QAP Harvest dan setiap tangan-tangan yang telah menabur dengan sukarela dan sukacita. 谢谢主，我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. Shalom saudara-saudari. 弟兄姐妹平安， Saya yakin pagi hari ini pasti ada damai sejahtera dan sukacita surgawi. 我相信今天早上大家必定有平安及从天上来的喜乐。 Amin. 阿妹， Mulai minggu ini, 从这个礼拜开始， khotbah saya akan memasuki sebuah seri yang baru. 我的信息要进入一个新的。 Saya ingin membagikan kepada saudara-saudari seri kehidupan orang Kristen. 我要跟弟兄姐妹分享的是基督徒的这个生活。 Kekristenan 一个基督徒 adalah sebuah kepercayaan Wow. yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. 我们的基督徒的信仰呢，是一个非常生活化的信仰。 Dan kita tidak membahas tentang hal-hal yang dapat dilihat namun tidak dapat dimiliki 我们不是去谈论一个可遇而不可求的事 atau，hal-hal yang di luar jangkauan dan sulit kita raih. 或者是一些遥不可及的事物。 Tetapi kita membahas hal-hal yang relevan dan sangat dekat yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. 而是我们讨论我们生活中非常贴近的一些生活的事物。 Ya, saya membagikan kepada saudara-saudari dari kitab Injil Matius pasal 5, 6 dan 7. 我要跟大家分享是，我要透过这个马太福音第5章、第6章和第7章来跟大家分享。 Ketiga pasal ini diberi judul khotbah di atas bukit. 这3章呢都被称为登山宝训。 Ini merupakan pengajaran yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti Dia.
这个是耶稣他对他的门徒以及他的跟随者一个非常重要的教训。 Di mana pengajaran ini mengajarkan bagaimana orang Kristen harus hidup sehari-hari. 这个教导呢，是教导基督徒在世上要如何来过每一天。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， khotbah di atas bukit juga disebut sebagai hukum kerajaan surga, 登山宝训又被称为是天国的律法， yaitu sebuah hukum orang Kristen. 是基督徒的这个律法。 Di dalam kerajaan Allah itu ada hukum, yaitu hukum untuk orang Kristen. 在神的这个国度里面的律法呢，是为着基督徒们。 Dalam kehidupan manusia 在人当中呢， juga ada hukum manusia 也有人的律法， untuk mengatur perilaku manusia. 这个律法是为了规范人的行为。 Namun, 但是呢， khotbah di atas bukit ini adalah berbicara tentang hukum kerajaan Allah. 但是登山宝训是说有关于天国的律法。 Ya, bagaimana mengajar kita untuk sebagai orang Kristen hidup di dalam kerajaan Allah. 是教导我们成为一个基督徒，你在神的国度中如何来度日。 Kerajaan Allah di sini bukanlah tentang bagaimana nantinya kerajaan Allah yang kita hidup itu nantinya. 天国不是指我们将来在天国里要怎么样生活。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita satu-satunya, 当我们接受耶稣基督是我们唯一的救赎主的时候， maka saudara dan saya akan mengalami satu hal, 那弟兄姐妹，我们就会经验到一件事情， yaitu kerajaan Allah akan masuk dan diam tinggal di dalam kita. 就是神的这个国呢，就会进入到我们里面，常住在我们心里。 Dan kita juga tinggal di dalam kerajaan. 我们也是住在神的国里。 Amin. 阿妹， Bukan berarti setelah kita meninggal, ya, baru masuk ke dalam kerajaan Allah. 并不是说等到我们死了以后，我们才能够进入到神的国度里。 Tetapi di saat kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka di saat itu juga kita masuk ke dalam kerajaannya. 而是当我们口里承认、心里相信的时候，耶稣成为我们的救主，那神的国就在我们里面了。 Amin. 阿妹， Dari khotbah di atas bukit, 从这个登山宝训中， kita akan menemukan bahwa hukum kerajaan Allah dan hukum dunia itu berbeda. 我们可以发现这个神国度里面的律法和人世间的律法是截然不同的。 Dalam hukum kerajaan manusia memberitahukan kepada kita, jika kalian melanggar hukum, maka akan menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran kita. 那在人的国度里面的律法呢，告诉我们，如果我们犯了什么错呢，就会受到怎么样的刑罚。 Namun ketika kita membuka Matius pasal 5, 但是呢，当我们打开马太福音第5章， yang Tuhan Yesus sampaikan adalah tentang 8 berkat atau 8 ucapan bahagia. 那耶稣所讲到的却是8个福。 Hukum kerajaan Allah memberitahukan kepada kita bagaimana saudara dan saya harus bertindak sesuai dengan hukum kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberkati kita. 在神国度的律法里面是告诉我们，弟兄姐妹，你要如何的行，那这样你就会得到神的祝福。 Hukum manusia memberitahukan kepada kita perbuatan apa akan mendapat hukuman apa. 那人的这个律法呢，告诉你说你怎么做就会受罚。 Tetapi hukum kerajaan Allah memberitahukan kita bagaimana engkau melakukannya, engkau akan diberkati. 在神的律法里面是告诉我们说，你怎么样行，你就会蒙福。 Di dalam Alkitab, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. 在圣经里面，耶利米书第29章第11节告诉我们。 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. 阿妹，耶稣说：“我知道我向你们所怀的意念是平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们在末后有指望。” Amin. Saudara-saudari, 弟兄姐妹， Tuhan yang kita sembah 我们所敬拜的神， adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. 他会将咒诅转为祝福。 Amin. 阿妹，
Tuhan suka mengaruniakan berkat-berkatnya kepada kita. 神希望降下祝福来给我们每一个人。 Oleh sebab itu, Yesus mengajari kita bagaimana agar kita semua hidup di dalam berkat-berkatnya. 所以耶稣他教导我们，我们要怎么样活在这个神的祝福里。 Khotbah Yesus di atas bukit 耶稣的登山宝训 mengajarkan kepada kita tentang 8 berkat, yaitu 8 ucapan bahagia. 就是告诉我们这个8个福。 Hari ini, pagi ini saya ingin membagikan tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya saudara dan saya memasuki berkatnya, menikmati berkat-berkatnya. 今天我要跟大家分享，就是我们要怎么样做，我们才可以获得神的祝福，享受他的祝福。 Amin. Amin. Khotbah di atas bukit 在这个登山宝训里， secara jelas memberitahukan kepada kita apa saja yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini. 他告诉我们，在这个世上呢，我们应该要怎么样来做， Bagaimana kita hidup agar hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. 让我们怎么做呢？以至于我们成为一个合神心意的人。 Bagaimana kita hidup agar hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. 我们怎么样活出一个可以荣耀神的生命的人？ Agar saudara dan saya memasuki berkat-berkatnya, diberkati berkelimpahan. 让弟兄姐妹，我们可以经历到这个神丰盛的祝福。 Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. 我们一起来看马太福音5章13到16节。 Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. 15, orang-orang yang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah. 16, biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. 你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，城造在山上，是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Amin. Saudara-saudara, 弟兄姐妹， ayat yang baru kita baca ini, 我们刚所读的这些经文， ini merupakan pengharapan Tuhan pada kita semua. 这是神对我们每一个人的期待。 Kelak kita semua akan berdiri di menghadapi tahta pengadilan Kristus. 将来我们都要站在神的审判台前。 Itu dah sempat. 将来我们都要站在基督的审判台前。 Apa yang Tuhan gunakan untuk mengukur atau menilai kehidupan saudara dan saya? 神他要用什么来衡量我们的一生呢？ Tuhan ingin melihat 神 apakah saudara dan saya menjadi terang dan garam selama kita hidup di dunia ini. 神要看我们究竟在这个世上是不是成为盐及光。 Dengan garam akan mengubah rasanya. 有盐就会改变味道。 Tuhan ingin kita semua, tidak ada satupun yang terkecuali, dapat menjadi garam di dunia ini. 神希望我们每一个人都要成为世上的盐。 Tadi yang kita baca di dalam Injil Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. 刚刚我们读到马太福音5章13节说：“你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。” Amin. 阿妹， Saudara-saudara, 弟兄姐妹， pada zaman Tuhan Yesus Kristus, 在耶稣基督的时代， garam yang digunakan orang-orang Palestina bukanlah garam laut, 这个巴勒斯坦人他所使用的盐不是海盐， namun adalah garam kasar atau garam batu. 而是这个石盐呐、 Di dalam batu terkandung kadar garam. 在这个石头里面是含有盐分的。 Ketika memasak kuah, 当我们煮汤的时候， batu tersebut dimasukkan ke dalam sup.
就把这个食盐呢丢到汤里面。 Ketika garam di batu tersebut mencair, 那当这个盐融化之后呢， maka batu itu akan dikeluarkan dan dikeringkan. 那他们就把石头再拿出来，然后再把它晾干。 Batu itu digunakan berulang-ulang kali. 那这样的食盐呢，就一直被重复的使用。 Setelah batu itu digunakan cukup lama, 那用久了以后呢， maka batu itu tidak ada asinnya lagi. 那石头就不再有盐味了。 Fungsi terbesar dari garam adalah untuk memberikan cita rasa. 盐最大的这个功能就是来调味， Untuk membuat sup menjadi lesat. 让这个汤变得更美味。 Ya, saudara-saudari harus menambahkan atau memasukkan garam. 弟兄姐妹，你一定要放盐在里面。 Seberapapun kentalnya sup ayam atau kaldu ayam direbus atau ditim, 不论你把这个鸡汤鸡要怎么煮啊，不论是你要去蒸或者是去煮它， jika tidak diberikan garam, 如果你没有放盐的话， maka rasanya ketika diminum akan hambar. 那当你喝汤的时候就淡而无味了。 Tetapi setelah diberi garam, 但你一放了盐， rasa sup ayam itu akan tidak sama. 那这个鸡汤喝起来就不一样了。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， apa yang dimaksud kalau garam itu menjadi hambar? 这个盐若失了味是什么意思呢？ Sama seperti sup yang dimasukkan begitu banyak garam, namun cita rasa dari sup itu tidak berubah. 那就好像说，在汤里面已经放了很多盐，但是这个汤的味道却没有改变。 Jika hari ini Tuhan menempatkan atau meletakkan saudara-saudari dan saya di posisi sebagaimana kita ada saat ini, 就像今天神他把你我都摆在我们现在所在的这个位置上， baik di dalam kantor di mana kita bekerja, 不论是我们在我们所工作的职场里， apakah karena kehadiran saudara dan saya telah memberikan perubahan, ya telah memberikan atmosfer yang berbeda. 会不会是因为弟兄姐妹你我的存在呢，让这个办公室的这个气氛围是不一样的？ Atau di tempat kita tinggal, 或者是我们所居住的地方， apakah karena kehadiran kita sekeluarga membuat atmosfer di lingkungan tempat kita tinggal itu berubah? 会不会说，因为是我们这一家的存在呢，以至于这整个的社区的这个氛围气氛改变了？ Jika kita hadir tapi tidak ada perubahan, berarti itulah yang dimaksudkan garam itu menjadi hambar. 如果我们存在在这个地方，但是却没有带来改变，这个就代表说盐失了味。 Ya, di dalam apartemen zaman sekarang ini, 在现在我们处在的这个公寓里面， seringkali orang-orang yang telah tinggal bahkan puluhan tahun, ya, 20 tahun tidak saling mengenal tetangganya. 那常常我们住在这个公寓里面大概10-20年呢，但是邻居之间都互相不认识， Karena tidak pernah saling menyapa. 因为也从来不打招呼。 Dan kita yang tinggal di dalamnya, 那我们住在其中的人， apakah juga demikian? 是否也是这样呢？ Saudara-saudari, kita adalah garam dan terang dunia. 弟兄姐妹，我们就是世上的盐及光。 Tuhan rindu kehidupan saudara dan saya dapat membawa atau memberikan dampak. Amin. 阿妹，上帝是渴望我们的生命是带来影响力的。 Amin. 阿妹， Masih ada kegunaan lainnya dari garam, 那盐还有另外的一项功能， yaitu dapat mengawetkan. 就是能够防腐。 Jika saudara dan saya takut makanan kita itu rusak atau basi, 如果弟兄姐妹你怕你的食物坏掉或者是酸了， maka kita dapat memolesinya dengan garam 那我们就可以用盐来抹一下， untuk dapat memperlambat proses pembusukan atau kerusakan dari makanan tersebut. 那我们就会减缓这个食物的腐败。 Tetapi 但是呢， kalau garam itu menjadi hambar, 如果盐失了味， maka sekalipun kita memasukin garam ke dalam makanan atau mencampurnya, makanan itu tetap akan basi. 如果我们把盐混合下去的话，那食物仍然会腐烂。 Pada zaman di masa sekarang, 在现今的世代里， dipenuhi oleh banyak hal-hal kebobrokan moral. 真的是充满着道德的沦丧。 Ya, orang Kristen di saat membuka TV, 基督徒，你如果打开电视， melihat berita, 你看这个新闻， maka sebagai orang Kristen kita akan tidak puas dengan tindakan pemerintah,
tidak puas dengan pendidikan, tidak puas dengan keadaan ekonomi, tidak puas dengan hukum dan ketertiban dan lain-lain sebagainya. 那弟兄姐妹，你会对于现在政府的这个施政作为、教育、经济、治安都有非常多的意见和不满？ Jika ada garam, 如果有盐， maka proses pembusukan atau kebobrokan moral akan berkurang. 那个腐败腐烂就会少一点。 Namun apakah orang-orang Kristen seperti kita ini di zaman sekarang, apakah masih dapat memberikan dampak? 那是否像我们这样的基督徒，在这个世代能够发挥影响力呢？ Karena kita orang Kristen memberikan dampak, apakah proses pembusukan, apakah proses atau kebobrokan moral dapat berkurang, dapat dihambat? 是否因为我们基督徒能够发挥在世代的影响力，那腐败腐烂会不会少一点呢？ Jika keberadaan saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak dapat memperlambat kebobrokan moral, tidak dapat memperlambat proses pembusukan di lingkungan di mana kita berada. 如果我们因为我们基督徒的存在，但是不会让我们所处在的环境这个腐败减少一点的话， Jika hidup kita tidak berdampak, maka itulah yang dimaksud garam menjadi hambar. 如果我们基督徒不发挥一个影响力，那就是所谓盐失了味。 Ya, itulah yang dimaksudkan kehilangan fungsi garam yang sebenarnya. 这也就是我们所说的所谓这个盐已经失去了它的功能了。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， pagi hari ini 今天早上 kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, 求主帮助弟兄姐妹你和我， sehingga kita dapat memberikan dampak di lingkungan di mana kita hidup, di mana kita berada. 让我们成为在我们所住的，在我们的四周环境成为有影响力。 Amin. 阿妹， Jika Tuhan menempatkan saudara di dalam satu kantor, 如果神他把你摆在一个这个办公室里， maka Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya pengharapan atas saudara. 那神他一定对你有一个期盼盼望。 Dan apa rencana itu? Apakah pengharapan Tuhan itu? 那神对你有什么样的盼望呢？ Tuhan berharap agar saudara dapat memberikan dampak di dalam kantor di mana engkau bekerja. 神希望你在你所在的这个办公室里面是有影响力的。 Jika Tuhan menempatkan engkau di satu keluarga, 如果神把你放在一个家庭里， Tuhan juga mempunyai harapan. Tuhan mempunyai rencana kepadamu 神对你也有一个期待和盼望， agar saudara dapat memberikan dampak, memberikan kesaksian hidup di dalam keluarga. 神也希望你在你的家族中不但有见证，也有影响力。 Saudara, jika Tuhan meletakkan kita, saudara dan saya di dalam sebuah lingkungan sosial, di dalam sebuah kota, di dalam sebuah negara, apakah kita sudah memberikan dampak rohani kepada generasi zaman? 弟兄姐妹，如果神把我们放在一个社区、这一个城市或者一个国家里面，是不是神也期待我们能够产生出这个属灵的影响力？ Saya ingin memberikan sebuah kesaksian 我要跟大家分享一个见证， tentang seorang saudari 有一个姐妹， setelah ia lulus kuliah. 当她大学毕业以后， Ia mengajar di sebuah sekolah kejuruan tinggi. 那她就进入一个大学里分享。 Dia di sana sebagai guru. 她在那里是一个老师， Honornya sangat bagus. 而且她的这个待遇非常好。 Hubungan dengan murid-muridnya pun juga sangat baik. 那她跟学生的相处也非常好。 Dikarenakan sekolah tempat ia mengajar adalah sebuah sekolah kejuruan. 那因为她所教的这个学校呢，是一个这个职业学校， Dalam publisitas penerimaan murid, 所以他们在招生的这个宣传里， mereka menekankan bahwa ketika nanti murid-muridnya lulus, 那他们会强调说，当这些学生毕业以后呢， murid-murid akan mendapatkan banyak sertifikasi. 那他们会得到很多的这个证照， Sehingga murid-murid akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. 那让这些学生他们非常容易的就能够就业。 Namun perlahan-lahan, 但是呢，渐渐的， ibu guru ini, saudari ini menemukan ada pertimbangan-pertimbangan yang salah di sekolah ini. 这个女老师呢，她就发现说，学校有一些措施是不太适当的。 Ketika proses murid-murid mengikuti ujian sertifikasi, 当这些学生在考证照的时候， dikarenakan mereka tidak
berhasil melewati ujian susulan. 那因为呢，这些学生他每一次补考呢都没有过， Maka guru-guru di sekolah itu memberikan kisi-kisi bocoran soal. 所以呢，这一些老师呢就把这个答案告诉这些学生， Yaitu semacam nyontek. 那就是一种作弊啦。 Ya, saudari ini pun merasa tidak pantas. 那这个老师他也觉得不太妥当。 Namun dikarenakan murid-murid di sekolah itu harus melewati tekanan ujian sertifikasi, maka sekolah membolehkan guru dapat membantu muridnya untuk menyontek saat ujian. 那学生呢，因为这个学校因为学生要通过各种证照考试这样的压力呢，所以他们就是暗自的应许这些老师可以帮助学生考试的时候作弊。 Sebagai guru, 成为老师的他， apalagi dia seorang Kristen, 而且他是一个基督徒， saudari ini merasakan hatinya tidak damai. 他觉得心里非常的不安。 Pada tahun pertamanya ia mengajar, 在他教学的第1年， ia merasa sangat tidak nyaman. 他真的觉得非常不快乐。 Namun dikarenakan semua guru berbuat demikian, 但是因为每一位老师都这样做， ia akhirnya dapat melakukan hal yang sama juga. 所以最后呢，他只有照着大家这样做去行了。 Pada tahun kedua, 那第2年呢， dia mulai terbiasa 他就开始习惯了， dan menerima keadaan itu apa adanya. 然后就接受了怎么样的这样的事情。 Namun setelah lewat beberapa waktu, 但是过了一阵子以后， guru wanita ini memutuskan akhirnya untuk berhenti dari pekerjaannya. 这个女老师呢就决定要辞职了。 Sebenarnya apa yang membuat ibu guru ini mengalami perubahan? 到底是为什么这样的原因让这个女老师有转变？ Dia berkata bahwa ini dikarenakan salah seorang muridnya. 她告诉大家说，这是因为有一个学生的缘故。 Murid ini adalah murid bimbingan rohaninya di sekolah ini. 这个学生呢，是他在这个学校团契里的学生， Sama halnya seperti waktu yang sebelum-sebelumnya. 就像之前一样。 Ketika murid-murid akan ujian sertifikasi, 当这些学生要开始考证照的时候， ya, ibu guru ini memberikan jawaban soal ujian kepada muridnya. 然后呢，这个老师就把这个答案告诉学生们。 Tapi saudara-saudari, murid ini malah menangis. 但是呢，弟兄姐妹，这一位学生呢，竟然哭了。 Malahan dan dia berkata kepada ibu guru ini, 他对这个女老师说 Bu guru, apa yang kau lakukan ini tidak benar. 他说：“老师啊，你这样做是不对的。 Bu guru, apa yang kau lakukan ini Tuhan tidak berkenan. 老师啊，你这样做神是不喜悦的。” Sehingga ibu guru ini menjadi sangat sedih. 以至于这个女老师她非常的难过， Karena dia sendiri yang memimpin persekutuan ibadah di sekolahan tersebut. 因为这个女老师她在学校是带团契的， Dan ibu guru ini mengajari murid-muridnya tentang prinsip-prinsip Alkitab. 而且这个老师她是教导学生这些圣经原则的。 Namun ketika muridnya menghadapi ujian, 但是当学生在面对考试的时候， guru ini malah membantu mereka untuk menyontek. 那这个老师竟然帮助学生来作弊。 Oleh karena itu ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memberitahukan kepada sekolahannya. 因此他决定要辞职，然后告诉学校。 Dia berkata, saya tidak dapat mengubah semua hal ini. 他说：“我无法改变这一切， Namun saya adalah orang Kristen. 但是我是一位基督徒， Saya tidak bisa dan tidak dapat melakukan hal yang seperti ini lagi. 我无法再做这样的事情了。” Ketika ibu guru ini sedang mengajukan pengunduran diri, 当这个老师要辞职的时候， rekan-rekan kerjanya berkata kepadanya, 同事们都对他说 engkau seorang yang punya keberanian moral. 他们说你有很好的道德勇气， Kami semua sangat mengagumimu. 我们真的很佩服你。 Tapi ibu guru ini tahu bahwa murid itulah yang sebenarnya yang menegur dia, itulah yang garam yang sesungguhnya. 但是这个老师知道说，这个敢责备他的这个学生呢，才是真正的盐。 Murid SMK ini dengan berani mengatakan hal ini kepada gurunya. 这位高中学生他有勇气去告诉老师， Dan murid inilah yang memberikan ibu guru ini semangat
untuk menghidupi kehidupan sebagai garam. 然后这个学生呢，他是激励那位老师，让老师活出像盐一样的生命。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， kita dapat melihat bahwa di generasi ini ada begitu banyak kebobrokan moral. 我们可以看到说，在这个世代中有很多道德的败坏。 Namun sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya menyalahkan kebobrokan moral pada generasi ini. 但是成为基督徒的我们不能只是指责这样世代的败坏。 Tapi kita sendiri tidak menghidupi kehidupan yang berbeda dengan dunia. 但是我们却不肯活出一个跟人不一样的这样的生命出来。 Apakah kita sering menjadi terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar? 是不是我们经常处于一个这样不对的这样的环境里？ Di lingkungan kita sendiri 在我们自己的环境当中， dan di tempat kerja dari waktu ke waktu, 或者是在我们的职场中，一些时间一直这样的久而久之， dan kita menjadi bagian dari kebobrokan moral di lingkungan tersebut. 那我们自己就成为在这环境中的腐败的人。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， saya percaya 我相信 suatu hari nanti 有一天， ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, 当我们站在基督的审判台前时， Tuhan tidak peduli seberapa besar pelayanan yang telah saudara-saudari lakukan dalam kehidupan ini. 神并不在乎在我们的生命中我们做了多少的服事。 Tuhan tidak peduli seberapa banyak kebaktian yang saudara ikuti, yang saudara hadiri seumur hidup saudara-saudara. 神也不在乎我们这一生中到底参加过多少次的聚会。 Tuhan juga tidak peduli sudah seberapa banyak, seberapa kali saudara sudah menghabiskan membaca Alkitab. 神也不在乎我们到底已经读了这个多少遍的这个圣经。 Tuhan juga tidak peduli sudah berapa banyak saudara mengikuti konsel. 神也不在乎我们到底已经参加过多少次的小组。 Tuhan juga tidak peduli sudah berapa lama saudara-saudari menjadi usher, penerima tamu di gereja. 神也不在乎我们到底已经担任的这个在教会担任招待有多久了。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， yang Tuhan pedulikan hanya satu. 神所在乎我们的只有一个。 Saya ulangi sekali lagi. 我再说一遍， Yang Tuhan pedulikan adalah apakah saudara dan saya di dalam posisi kita sehari-hari dengan hati yang berani berkata, Tuhan, inilah aku ingin menjadi garam dunia. 神在乎我们是否在我们自己的岗位上，我们有一颗勇敢的心，说：“主啊，我愿意成为那个盐。 Apakah saudara rela? ”弟兄姐妹，你愿意吗？ Apakah saudara mau? 弟兄姐妹，你要吗？ Apakah saudara berani berkata kepada Tuhan, berkomitmen, Tuhan, mulai pagi hari ini, aku mau menjadi garam dunia. 是否今天早上你愿意与神立约，以勇敢的心说：“主，我愿意成为那个盐。 Aku mau hidupku adalah hidup yang berdampak, yang memberikan perubahan, yang memperlambat kebusukan, yang memperlambat kebobrokan moral di dunia. ”是否我的生命愿意成为盐，活出你的影响力，来改变这个世界？ Saudara-saudari, 弟兄姐妹， mari 让我们一起， jika saudara rela, 如果你愿意的， mari kita masuk dalam doa. 让我们一起来祷告。 Bapa, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih 亲爱的天父，仆人献上感谢感恩， melewati firman-Mu pagi hari ini. 经由今天早上的信息， Engkau tidak hanya membuat kami mengerti isi hati-Mu. 你不只让我们知道你的心意， Engkau tidak hanya membuat kami pengharapan apa yang ada padamu pada diri kami. 你不只是让我们知道你对我们的盼望是什么。 Tuhan tolong Tuhan. 主啊，你帮助我们， Agar kami pagi hari ini bukan sekedar memahami, mengerti 让我们 firman-Mu. 让我们今天早上不只是了解、知道你的话语， Kiranya Roh-Mu yang kudus 求神圣洁的灵 memampukan kami semua 能够让我们每一个人， agar kami hidup menjadi garam dunia. 让我们都能够成为一个有盐的生命。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主的名， hamba-Mu percaya setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan tidak akan pernah kembali dengan 仆 sia-sia. 人相信仆人所分享的每一句话，从不突然返回。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督名的， hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. 仆人这样祷告，献上感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿妹。
Mari saudara-saudari, 弟兄姐妹，让我们一起。 saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 我邀请弟兄姐妹，我们一起站立， Angkat kedua tangan saudara-saudari 举起我们的双手， untuk menerima berkat dari Tuhan. 领受从天上来的祝福。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. 愿耶和华赐福于你，报复你；愿耶和华的脸光照你，赐恩于你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Yang percaya katakan bersama, 相信的一起来说，阿门。Tuhan Yesus memberkati.